Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Fath. Tafsir surah Al-Fath, surah yang ke-48. Surah Al-Fath, surah yang ke-48, juzuk yang ke-26. Sambungan kita ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 1125. 1125. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita tugas tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3: syahidan wa mubasyiran wa nazira. 3 tugasan. Kemudian Allah Taala puji golongan yang telah pun mengikat setia, bai'atur ridwan di Al-Hudaybiyah. Bahkan mencela golongan yang memungkiri janji. Orang yang mungkir janji dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, seperti biasa kita akan mula dengan membaca ayat yang kita nak syarah ini. Kemudian baru kita pergi kepada huraiannya, terjemahan dan huraiannya, insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alayhi Allah fasayutihi ajran azima. Balik semula kita kepada terjemahan ayat. Ayat 8. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
selawat belakang. Dengar aja nama Nabi, jangan bakhil, terus berselawat. Karena Nabi SAW beritahu, man zukir al-bakhil man zukirtu indahu falam yusalli. Nak kenal orang bakhil, orang yang bila disebut nama Nabi dia tak selawat, itu orang bakhil nama dia. Bakhil ni bukan dengan fulus saja, termasuklah bakhil berselawat kata Nabi SAW. Dalam ayat ini Allah Ta'ala jelaskan kepada kita, Bashir sebagai seorang saksi yang diterima keterangannya, sebagai seorang Rasul yang menjadi saksi yang diterima keterangannya, dan sebagai pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman, serta pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Dua tu. Jadi para jemaah sekalian, ayat ini Allah SWT mubayyinan wazifatar Rasul, menjelaskan tugas Nabi SAW yang dipertanggungjawabkan kepadanya oleh Allah, dan juga hikmah daripada utusan. Allah Ta'ala utuskan Nabi itu, apakah hikmah dia? Inilah hikmah dianya. Tengok dalam ulama tafsir pula kata apa? Ai inna arsalnaka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugasan yang pertama syahidan. Tanda ni pelajar. Syahidan, menjadi saksi. Saksi kepada apa? Tulis nombor 1. Al-murad, maksud saksi ini syahidan ala ummatika yaumal qiyamah, engkau akan jadi saksi ke atas umatmu pada hari kiamat. Satu, itu yang pertama. Nabi ni akan jadi saksi ke atas umat dia pada hari kiamat. Dua, al-murad, maksud dianya syahidan ala ummatika bima ajabuka fima da'awtahum ilaih, menjadi saksi ke atas umat dia dengan mereka perkenan, mereka terima, mereka akur ataupun tidak dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dekat ya, nombor 1 dan nombor 2 tu hampir sama, yang ni lebih panjang. Yang ketiga, kata Al-Wahidi, ay syahidan ala ummatika bi iblaghir risalati alaihim. Wahidi kata, menjadi saksi ke atas umat dia bahawa engkau telah menyampaikan risalah Allah Ta'ala kepada mereka. Mereka terima ke tak terima, itu dia punya pasal. Yang ketiga, kata Ibnu Atiyah, syahidan ala nas, Nabi itu menjadi saksi ke atas manusia dengan amalan-amalan mereka, dengan perkataan-perkataan mereka ketika Nabi menyampaikan kepada mereka syariat Allah Azza wa Jalla. Kena perhatilah, nampak macam dekat-dekat ya tak? Tapi oleh kerana ada dalam kitab ini kita sebut, menunjukkan luasnya tafsiran itu luas. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, kata Ibnu Ashur. Yang kedua tadi kata Ibnu Jarir. Nombor 2. Kata Ibnu Ashur, arsalnaka fi hal, kami utus ke engkau ya Muhammad dalam keadaan annaka tashhad alal ummati bit tabligh, engkau menjadi saksi ke atas umat ini dengan menyampaikan, bihaitsu la yu'dzarul mukhalifun, kira-kira tidak diberi kemaafan kepada orang yang menyalahi syariat Allah Azza wa Jalla. Nabi dah sampaikan, maklumat sudah jelas. Kalau ada orang keluar daripada syariat Nabi, maka orang itu bukan pengikut Nabi, dia buat ajaran sendiri. Ingat,
Dan wa tashhadu 'alal umam, Nabi sallallahu juga akan menjadi saksi ke atas umat yang terdahulu. Ini besarlah. Wa hadhihi syahadah ini, saksian ini terhasil di dunia dan juga pada hari kiamat. Di dunia dan pada hari kiamat. Yang seterusnya, tak ingat nombor dan. Yang seterusnya, syahidan lillahi bil wahdaniyati. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi terhadap Allah Taala dengan keesaannya, ketunggalannya, tidak ada Tuhan lain daripada Allah yang berhak disembah, dipuja dan dipuji. Itulah di antara kata-kata ulama tafsir tentang tugasan Nabi syahidan. Satu lah kalimah. Ayat ini ditafsirkan juga dengan surah An-Nisa ayat 41. Surah An-Nisa ayat 41. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Bagaimana keadaan engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kami bawa engkau min kulli ummatin bisyahid, kami bawa min kulli ummat, setiap umat kami bawa saksi. Wajibna bika, dan kami bawa engkau khas menjadi saksi ke atas mereka semua, umat-umat yang terdahulu. Allahu akbar. Kita menjadi saksi. Orang tanya, mana kau tahu? Aku ikut apa yang disampaikan oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa mubasyiran. Tugasan Nabi mubasyiran bil khairi wath thawab, memberi khabar gembira dengan kebaikan dan pahala, liman ata'aka, bagi orang yang taat padamu. Siapa dia taat pada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu diberi ganjaran pahala. Dua. Yang ketiga, wa munziran bisyarri. Tugasan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi amaran kepada orang-orang yang kerah kepala, amaran azab kepada orang yang tak ikut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi satu kata putus. Tengok hadis. Kata putus ni, Allahu akbar. Tulis hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Nabi telah bersabda, semua umat aku layak untuk ke syurga kecuali orang tak nak. Masya Allah. Bila Nabi beritahu semua umat dia layak ke syurga, sahabat-sahabat bergembira, Masya Allah, kita layak ke syurga. Tiba-tiba Nabi kata apa? Illa man aba, kecuali orang yang tak nak, kecuali orang yang tak say. Syurga yang begitu besar, nikmat yang disediakan begitu banyak, ada juga orang tak nak. Sahabat terkejut. Waman ya'ba ya Rasulullah, siapa orang tak nak tu ya Rasulullah? Waman ya'ba, siapa orang tak nak tu? Orang bodoh mana tu? Orang tak cerdik mana tu? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa dia taat kepada ajaranku, siapa dia taat kepada aku, ikut sunnah aku, orang itu layak ke syurga. Wa man asani faqad aba, siapa dia lawan, siapa dia tak dengar kata, siapa dia tak ikut peraturan, itulah tanda orang tak nak.
Tulis, hadis ini rawahul Bukhari. Hadis sahih rawahu al-Bukhari. Sekarang ni kita kata orang, di tangan kita lah pilihan. Kita nak ke tak nak? Nak syurga, nak ke tak sih? Siapa dia nak, taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut perintah Nabi, ikut Islam, ikut sunnah. Siapa dia tak nak, carilah jalan sendiri. Yang kita bimbang hari ini, para jemaah sekalian, apabila kita diajar dengan ajaran-ajaran yang pelik-pelik, ajaran yang pelik, ajaran yang sahih jelas depan mata kita. Ahlus sunnah ini orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita mari ahlus sunnah ini orang yang bawa benda yang pelik, yang tidak diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian daripadanya sesat, telah dihukum sesat oleh ramai para ulama. Tiba-tiba mari budak-budak 2-3 orang mengacau suasana, bongkar balik cerita, dibenarkan mengikut SOP. Subhanallah. Semua orang-orang yang buat kerja ni dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bukannya senang-senang, suka-suka kumpulan kita menang, kumpulan kita menang. La. Yang menang itu yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai kata ramai, pilihlah jalan sendiri. Alhamdulillah. Mari kita pergi kepada ayat seterusnya. Allah kata apa lagi? Setelah Allah Ta'ala sebut tentang risalah, kerasulan, tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah sebab Allah Ta'ala hantar mari Nabi? Ini dia panggil munasabatul ayat. Ayat 9. Munasabah ayat 9 ini, Allah Ta'ala hantar mari Rasul dengan tugasan-tugasan yang tersendiri. Bayana, Allah Ta'ala nyatakan faidatal irsal, faedah diutuskan Rasul itu mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Setelah sempurnanya tugas Nabi memberi khabar gembira dan juga amaran, maka Allah Ta'ala nyatakan sini amalan-amalan, perkara-perkara yang patut kita buat, yang melayakkan kita untuk menerima khabar gembira, menjauhkan diri daripada amalan-amalan, daripada amaran yang tersebut, serta menjelaskan jalan yang baik, jalan yang buruk, jalan yang hak, jalan yang batil. Maka Allah Ta'ala sebut di sini tujuan basyiran wa naziran itu untuk apa? Tengok ayat. Litu'minu billahi wa rasulih. Kami mengutuskanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya engkau dan umatmu beriman kepada Allah. Ini tujuan yang pertama. Dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Arsalna Muhammadan, kami hantar mari Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu antum ayyuhan nas, supaya kamu hai manusia beriman dengan Allah Ta'ala, dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata beriman, tak boleh dengan mulut saja. Wa taqumu bima yastalzimu dzalika min ta'atihima fi jami'il umur. Maka kamu kena melakukan semua perkara yang menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bimbang ni, kita dakwah ahlus sunnah, tapi sunnah Nabi tak nak ikut. La. Di mana ke ahlus sunnah? Ahlus sunnah itu bukan satu slogan, satu amalan. Kalau setakat slogan nak ditulis, bangga kita boleh tulis dalam enactment, tapi amalan kita tidak ikut sunnah Nabi, kita kata hayhat, tidak. Allahul musta'an. Kata di Zajjaj, Az-Zajjaj, dia kata al-khitabu lin Nabi sallallahu. Khitab ini kepada Nabi sallallahu walin nasi wali ummatihi walin nasi jami'an, kepada umat dia dan manusia semuanya. Litu'minu, semua kamu kena beriman. Allahu Akbar.
Semua kita diarah supaya beriman kepada Allah dengan Rasul. Satu. Bila kita beriman, apa lagi tugasan kita? Wa tu'azziruh, wa tu'azziruh, dan supaya kamu kuatkan agamanya. Sokong, memberi sokongan penuh kepada agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'azziruhu bermakna wa tu'ayyiduhu, memberi sokongan. Wa tuwaqqiruh, wa litu'ayyidu wa tansuruh, wa tuwaqqiruh, serta kamu memuliakannya. Ay tu'azzimuhu wa tujilluhu, hendaklah kamu muliakan agama, muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, muliakan agama, muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata di sini ulama tafsir kata at-tu'azziruhu at-ta'ziz. At-ta'ziz suatu nama jami'ul linasrihi wa ta'yidihi, nama menunjukkan sokongan, bantuan, mana kita kena beri, dan menyekatnya, menyekat Nabi daripada segala perkara yang menyakitinya. Jadi kita sekarang ni menjadi kewajipan kepada kita mempertahankan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bawa pada masyarakat, ini sunnah Nabi. Mu nak belajar, nak beramal, sunnah Nabi sudah ada. Banyak terdapat dari itu. Tak cukup yang kecil, kita ambil yang besar, al-azkar. Alhamdulillah. Para ulama Islam juga telah mengumpulkan doa, ad-da'awat, ad-du'a, kitabul doa, kitabul azkar, dan dinyatakan sanad-sanad. Ada setengah ulama ni dia kerja dia kumpul hadis-hadis. Kemudian dinyatakan yang ni sahih, yang ni tak sahih, yang ni dhaif, yang ni lemah, yang ni mungkar, yang ni maudhu', semua dinyatakan. Kita yang nak belajar ni jangan kata asalkan ada dalam kitab, tak boleh lah. Kita kena asal ada dalam kitab dengan sandaran yang sahih, yang baik, hasan, baru kita boleh beramal. Ataupun dhaif yang tidaklah terlalu kuat, itu dengan SOP dia lah. Maknanya sekarang ni kalau kita betul-betul menjadi pendokor Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena sebarkan sunnah dia, beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan meninggalkan sunnah pergi cari orang lain, orang reka lah. Apalagi kalau mereka tu jenis mereka passion. Zikir dia macam ni, melompat, menari, kepahaman dia berbelik-belik, sentiasa suka buat ramalan kemak sekian-sekian, mencalonkan dia sebagai wali besar. Ada seorang boni mengaku, anak murid dia mengaku, dia kata ini wali nombor 2 dalam dunia ni. Nombor 2 dalam dunia. Siapa dia boleh tabal-tabal wali-wali ni? Allahu Akbar. Wali-wali ni pendakwaan untuk mencari ketaksuban, dan ketika itulah dia mendapat hasil pulangan. Tak usah nak gimana, semua ditaja belaka. Hidup mewah, mengaku ahli-ahli, mengaku orang yang rapat dengan Allah, tapi hidup mewah yang melampau. Masya Allah. Kita orang dulu kalau mengaji kata orang zuhud, orang tasawuf ni orang yang zuhud, orang yang tak kenal dunia. Kita ni orang dunia, macam ahli dunia kita ni. Duduk di tempat yang paling mahal, hebat, begitulah seterusnya. Ai wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu at-tawqir. Apa makna kita menghormati? Ismun jami'un likulli ma fihi sakinatun wa tuma'ninatun minal ijlali wal ikram. Kita kena hormat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ikut apa yang diajar oleh Nabi. Semua penghormatan penuh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut apa yang telah diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang Tuhan tak bagi, jangan kita up lebih daripada tu. Ni Nabi pemilik dunia, Nabi lah pemilik lah, Allah yang milik. Nabi perantara Rasul yang di atas, yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kena hormat, kita kena sayang, kita kena ikut. Tapi jangan lebih sampai mereka nak ambil Nabi sebagai memegang jawatan Tuhan. Jangan.
Itu makna tu'azziruhu wa tuwaqqiruh. Dan juga kita kena bersihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada tuduhan-tuduhan yang tidak baik dan daripada pelampau, golongan-golongan yang melampau terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menabarkan Nabi sebagai pemilik alam. Kita beritahu, itu dia panggil ghulu dalam mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, panjang lagi lah tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu itu di antara huraian yang ringkas. Kita kena hormat, sayang pada agama dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk kita pula, bagaimana tugasan kita lain? Wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Dan supaya kamu beribadat kepada Allah, sentiasa bersolat, bertasbih bila bukratan wa asila, pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Kita kena beribadat. Jadi semua kita hendaklah beribadat kepada Allah. Kata di Al-Qurtubi rahimahullah, wa fi tusabbihuhu, adalah kamu bertasbih. Dia kata ada dua huraian di sini. Yang pertama, tasbih dengan makna tanzih. Kita kena bersihkan Allah Ta'ala daripada semua sifat-sifat yang buruk, yang tak baik. Orang tuduh Allah Ta'ala buruk, tak baik, wajib atas kita membersihkannya. Tidak. Sekarang ni orang tuduh pula, dia kata ada orang yang mengisbatkan sifat Allah Azza wa Jalla sebagaimana Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran. Kalau orang itu isbat, bukan mana menghina. Itulah orang yang beriman. Setengah orang ni tak berani nak isbat sifat Allah, walaupun Tuhan sendiri sebut. Takut tashbih, takut sama dengan makhluk tengah orang. Itu khayalan dalam kepala kita. Bila kita sebut macam ni, jadi sama. Allah Ta'ala sudah buat satu kaedah yang besar, laisa kamitslihi syai', tidak ada satu benda yang sebanding dengan Allah Ta'ala. Jadi kita kena tasbih Allah, maknanya kita bersihkan Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan. Yang kedua, wastusabbihuhu ai fi'lus salati allati fiha tasbih. Kita kena salat. Bila kita bersalat, secara automatik adanya tasbih. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma hamdika. Ada banyaklah. Jadi kita kena salat. Mana salat pada waktu pagi, pada waktu petang. Jangan lupa pada waktu malam dan pada waktu siang. Lama pagi ambil 2 kali solat ya. Sebab Tuhan suruh solat 2 kali ya dalam Quran. Sabbihu bukratan wa asila. Ni cerdik molek. Ada juga As-Sam'ani kata at-tasbih bil bukrah solat subuh, bil asil solat asar. Yang penting lebih gitulah lebih kurangnya. Dan itu tugasan kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Mesti kita puji Allah, kita tasbih Allah Ta'ala daripada segala perkara yang tidak layak, dan kita juga melakukan ibadat kepada Allah pagi, petang, siang, malam. Jangan lupa, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa di antara tugasan kita pagi, zikir pagi. Selepas kita solat subuh, zikir pagi. Selepas solat asar, zikir petang. Jangan lupa. Kalau terlupa ni, kita jadi makhluk lupa, makhluk tak ingat. Rugilah kita. Baiklah. Dalam ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat 41 dan ayat 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira
wasabbihuhu bukratan wa asila. Samanya, wahai orang beriman, hendaklah kamu ingat kepada Allah Ta'ala dengan ingatan yang banyak pada waktu pagi, pada waktu petang. Jadi ulama tafsir kata ingatan di sini semua jenis ingatan. Solatnya, zikirnya, baca Qurannya, zikir pagi, zikir petang, itu hijrah kita. Baik, sekarang ini kita berpindah pula kepada isu yang ketiga dalam ayat kita ini. Setelah Allah Ta'ala nyatakan bahawa Nabi itu diutus oleh Allah, maka ayat ni Nabi kita ajak ikat setia, jangan lari daripada medan peperangan, jangan lari balik daripada Hudaibiyah ke Madinah kecuali kita telah menuntut darah Sayyidina Uthman. Itu dia panggil bai'atul ridwan, ikatan setia mencari keredaan Allah Azza wa Jalla di bawah pokok di Hudaibiyah. Mari tengok. Ini ayat mangkap kepujian kepada sahabat. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Sesungguhnya orang yang memberikan pengakuan taat setia kepadamu, dia panggil bai'ah. Bai'ah ni makna ikat setia. Ba'ah. Apa makna ba'ah? Holo lengan, mana kita holo tangan. Gini salam. Itu dipanggil bai'ah. Ikat setia kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjuang menentang musuh-musuh mereka, untuk menentang musuh yang menyekat kamu. Innama yubayi'una Allah. Mereka hanya saja memberikan pengakuan taat setia itu kepada Allah. Apa dia kata? Sebenarnya ikat setia itu kepada Allah. Cuma Nabi wakil Allah Ta'ala, jadi ikat setia dengan Nabi. Pegang bahawa kita akan mempertahankan Islam, tidak akan balik. Itu dia panggil ikat setia, bai'ah. Tengok nota di bawah. Nota di bawah kata, pengakuan taat setia ini diberikan oleh orang-orang Islam lebih kurang 1,400 orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa angkatan tentera berada di Hudaibiyah, Al-Hudaibiyah. Dan ketika terhebah, sudah viral, sekarang ni hebah tu, telah viral berita pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang diutus oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum musyrik Mekah supaya membenarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikut yang bersamanya 1,400 orang ini masuk ke Mekah mengerjakan umrah. Berita itu kemudian ternyata tidak benar dan Sayyidina Uthman telah kembali menghadap baginda dengan selamanya. Ingat dah, daripada awal surah ni kena ingatlah, dia semuanya marbut, terikat semua. Nabi bila sampai di Mekah, dia disekat tak boleh masuk Mekah oleh puak kafir. Sampai Hudaibiyah, Nabi pun hantar Sayyidina Uthman. Uthman mau pergi Mekah, minta jumpa ketua Quraisy, kita nak masuk buat umrah. Kita pakai ihram. Uthman pergi. Bila pergi lambat sedikit, Uthman balik. Sebab keluarga dia duk pegang, tanya khabar sana sini. Syaitan pun ambil hijrah dah. Uthman qad qutila bi Makkah. Uthman telah dibunuh di Mekah. Itu yang Nabi kita marah. Panggil semua sahabat, apa sikap kita? Semua kata bai'ah, kita lawan. Bila Quraisy dengar Nabi nak lawan, hei, hantar Uthman balik cepat. Uthman, pergi balik. Tak ada ni, kita tak apa-apa pun pada Uthman duk jumpa keluarga dia di Mekah sambil mencari perundingan tu. Jadi lambatlah sikit.
cepat Osman balik, jangan sampai kumpulan Islam itu mengamuk. Maka Allah kata apa? Sahabat-sahabat yang ikat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikat setia tak mau lari nak tuntut darah Osman itu, innama yubayi'una Allah fi haqiqatil amri, sebenarnya mereka ikat setia dengan Allah azza wa jalla. Nabi utusan, maka kita salah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata di Al-Wahidi, qala al-mufassiru, yakni bai'atar ridwan yang terjadi di bawah pokok Hudaibiyah, orang Islam pada waktu itu lebih kurang 1.400 orang. Mereka buat ikat setia nak berperang, tak mau balik, tidak akan lari. Satu. Ibnul Jauzi kata, ala ma zabaya'u, mereka ikat setia untuk apa? Dia kata bay'u alal maut, ikat setia untuk mati. Kita akan mati selagi Osman tidak dituntut darah dia. Satu. Wasani alla yafirru, ada juga mengatakan ikat setia tak mau lari, lebih kurang lah, dah tak mau lari kita lawan sampai mati. Itu dah. Allahu akbar. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Jangan salah faham. Puak-puak ajaran sesat batiniah kata ini tanda Nabi itu Tuhan. Sebab Tuhan kata siapa dia bai'ah dengan Nabi, seolah-olah dia sudah bai'ah dengan Allah. Ayat ini menyatakan bahawa innaka anta Rasulullah, oleh kerana engkau ni Rasulullah, utusan Allah Azza wa Jalla, maka kita ikat setia dengan Nabi sama dengan seolah-olah kita sudah ikat setia dengan Allah Azza wa Jalla, sebab Nabi itu utusan Allah. Allahu akbar. Ini kena faham sini, jangan salah faham. Mari buat-buat ajaran pelik ni, dia salah guna tu. Dia tengok Allah Taala suruh ikat setia dengan Nabi sebab hakikatnya ikat setia dengan Allah. Nabi itu Allah. Jauh jarak. Kata di Jabir, hadisnya. Kata di Jabir radhiyallahu anhuma, qala lana Rasulullah sallallahu yaumal Hudaibiyah. Bila Nabi kita ikat setia dengan para sahabat di Hudaibiyah, Nabi kata, antum khairu ahlil ardi, kamu semua ini sebaik-baik penduduk muka bumi sekarang. Wa kunna alfa wa arba'imi'ah, bilangan kami 1.400 orang. Hadzal hadis rawahu al-Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Kemudian Allah kata, yadullahi fawqa aydihim. Yadullah, tangan Allah Ta'ala di atas tangan-tangan orang-orang yang bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu bai'ah. Ada terjemahan kata, yadullah, Allah Ta'ala mengawasi keadaan mereka yang memberikan taat setia itu untuk dibalasnya. Itu menunjukkan dia panggil at-ta'yid. Allah Ta'ala memberi sokongan kepada para sahabat yang telah yang telah ikat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata di ulama sirah, dia kata, lamma kanu yubayyi'una Rasulullah, apabila mereka ikat setia dengan Nabi dengan tangan mereka, wa yadribu biyadihi ala aidihim, Nabi kata tak tangan dia di atas tangan para sahabat. Itu dipanggil dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ikat setia, kamu tidak lari. Sebenarnya perjanjian kita ini dengan Allah Azza wa Jalla, kita tak mau lari. Jadi Allah Ta'ala letak di sini pertolongan dia, bahawa Allah SWT akan beri pertolongan kepada para sahabat yang ikhlas di dalam perjuangan ikat setia pada hari yang tersebut. Tapi ingat, faman nakatha fa innama yankusu ala nafsih. Sesiapa yang tidak menyempurnakan janji setianya, ikat setia lari, maka bahaya tidak menyempurnakan itu hanya menimpa dirinya sendiri. Mu cari penyakit untuk awak. Les,
listihqaqihil iqab, dia akan berhak menerima azab, wa hirmani nafsi minas thawab, dan dia telah menghalang dirinya daripada mendapat pahala. Rugi sakan. Kata orang rugi sakan orang lagi ni. Wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Dan sesiapa yang menyempurnakan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, dia berjanji kat setia tak mau lari, mau sokong, mau perjuangan, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Ingatlah, orang yang ikat setia jangan lari. Ai wa man awfa bima ahadallahu alaihi fil bai'ati minas sabri inda qitalil kufar. Siapa dia ikat setia sabar ketika berperang, wa nusratir rasul, dan akan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasayutihi sayutihi thawaban jazilan ala wafaihi. Allah Taala akan beri pahala yang banyak kerana mereka telah menyempurnakannya, biwa'din la khulfa fi, dengan janji yang tidak dimungkiri. Janji Allah Ta'ala mana ada mungkir? Janji manusia yang serabutnya. Janji manusia yang serabutnya. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan ayat kita secara ringkas. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid, mengambil faedah. Yang pertama, ayat yang pertama, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Jadi ayat ini Allah Ta'ala nyatakan kepada kita wazifatul rasul. Ayat ini menyatakan tugas rasul dan hikmah kenapa rasul itu diutuskan. Kenapa rasul itu diutuskan? Tugas dianya syahidan, saksi, dan mubasyiran, memberi khabar gembira, naziran, memberi amaran keras kepada orang yang menentang. Jelaslah kepada kita tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi kewajipan kepada para pendakwah mesti menjalankan serentak dua tugas, basyiran wa naziran. Para jemaah sekalian, wahai anak mukim ahli qaryah, kita kena salat, kita kena puasa, kita kena tutup aurat. Sekaligus naziran, jangan siapa dia buat maksiat, jangan siapa buat benda mungkar, jangan siapa duduk reka-reka benda bid'ah dalam agama, sebab ini mengundang kemurkaan amat. Ini ada setengah orang ni, dia berani suruh yang baik je, tapi tak berani larang benda mungkar, sebab larang benda mungkar naik atas kepala. Jadi kita kena pendakwah yang baik, komprehensif. Dia kena ada dua-dua. Hakikat dia naziran, basyiran, nazira. Ada setengah orang yang kata, tak apalah ustaz, kita cakap yang baik-baik je lah, nanti yang buruk tu hilang sendiri. Tak boleh. Orang tak faham. Sekarang ni anak duk perhati tengok masyarakat kita ni, kalau tak direct, dia tak faham. Kita kena bercakap berterus terang. Ini salah, ini betul, ini mungkar, ini khurafat, ini maksiat. Baru dia boleh faham. Kalau tidak, tak faham mana. Bahaya cakap benda orang tak faham. Tapi terlalu direct sangat pun dia kata, ustaz ni mengumpat orang pula. Kita bukan mengumpat orang, kita menyatakan yang benar, yang salah. Ia ni batasan, menyatakan batasan, border. Sempadan ni iman, ini kufur, ini sunnah, ini bid'ah, ini baik, ini maksiat. Jangan pula kata, bila kita nyatakan tugas, dia tuduh kita pula, oh ya, dia ni suka mengkafirkan orang, suka membid'ahkan orang, suka. Mana ada suka? Siapa dia suka mengkafir? Siapa dia? Yang kita nak menyatakan batasan iman dan kufur, sunnah dengan bid'ah, itu kerja pendakwah. Kalau tak nyata, awak tak faham. Bila kita nyata kena atas kepala dia, tuduh, dia kata suka buat itu ni, fitnah kepada orang ni. Ustaz ni suka membid'ahkan orang, bukan suka bid'ah, awak pergi buat benda bid'ahnya. Bila kita nyatakan batasan, dia terkena, dia tuduh kita. Hati-hati tuan-tuan dengan orang penceramah yang suka mengatakan
menuduh orang lain, mengkafirkan orang, ataupun mensyirikkan orang, atau membid'ahkan orang. Tidak. Sebenarnya dia nak pertahankan amalan dia tu, takut masyarakat faham. Bila masyarakat dengar pendedahan ini, runtuhlah dia punya empire petaksub itu. Itu masalahnya. InsyaAllah kita teruskan pembongkaran, basyiran wa naziran, ajak yang baik, larang yang mungkar, insyaAllah. Itu kerja pendakwah. Pendakwah tak boleh sebelah pihak. Wadah? Yang kedua, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu. Al-ayah. Allah Ta'ala sebut supaya kamu beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Dan kamu kena menghormati, takzir kena sokong, kena hormat, kena bertasbih pagi petang. Kata di ulama, zakarallahu fi hadhil ayat al-haqqil mushtarak. Allah Ta'ala sebut di sini kewajipan yang berkembar di antara hak Allah dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita kena beriman kepada dua-dua. Amantu billahi wa rasulihi, aku beriman kepada Allah dengan Rasul. Kemudian al-mukhtassu bir Rasul, yang khas kepada Rasulnya, mu kena pergi sokong dia, kamu kena hormat kepada dia. Yang khas untuk Allah, dia panggil al-mukhtassu billah, huwa at-tasbih, nak tasbih, nak puji, nak puja, itu hak Allah. Nabi kita kena sokong, kita kena muliakan, kita boleh puji, tapi pujaan untuk Allah Azza wa Jalla. Kena fahamlah di antara hak Allah dengan hak Nabi, kena faham. Kalau tidak dia rempuh masuk Nabi, hak Allah jadi hak Nabi. Allah, tidak boleh. Nabi itu hamba Allah, Rasulullah. Kenapa kita nak angkat dia lebih tinggi daripada darjat dia sampai naik ke darjat ketuhanan? Tidak mungkin. Isu yang ketiga, masih lagi dalam ayat yang sama, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Ulama tafsir kata anna haqqan nabi, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa aujabul huquqil basyariyah. Hak manusia yang terbesar yang kita kena jaga, hak Nabi. Apa hak Nabi? At-ta'zim, kita kena muliakan, wal ijlal, mengagungkan, wat tauqir, dan menghormati. Jangan langgarlah. Ini yang kita kata, ini bacaan daripada sunnah Nabi. Hak tak ayah sedap lagi. La. Payah nak tinggal hak ni. Dah sebati dengan masyarakat. Jangan mari kacau. Kita tidak kacau, kita kata ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia jadi pengacaunya? Bila kita ajar hak sunnah, menyalahi hak masyarakat, dituduh kita sebagai pengacau masyarakat. Subhanallah. Patut kita kata terima kasihlah, kerana Ustaz telah membuka minda kami, telah mengajak kami untuk beramal dengan sunnah. Betul. Jadi hak yang paling besar sekali hak Nabi. Ada kitab yang ditulis Huququl Mustafa, hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal al-ghulu wal jafa. Orang ada yang melampau sangat puji, yang jafa ni terlalu kering sangat. Nabi manusia ya, macam kita juga. Jadi dua-dua mana. Kita ahli sunnah tidak menghormati, memuliakan, mengikut SOP yang telah diajar oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Yang keempat, dengar ni pelik ni. Innal ladzina yubayyi'unak, orang yang ikat setia dengan kamu. Kenapa ikat setia tu dia panggil mubaya'ah? Mubaya'ah, mana orang yang ikat setia. Li'annahum ba'u anfusahum fiha minallahi bil jannah, kerana kita telah jual diri kita untuk Allah, bayar dia syurga. Bai'ah, ba'a yabi'u kan, bai'ah tu ambil daripada jual. Orang yang jual diri, bai'ah ni mana kita telah jual diri kita kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, nyawa ini untuk mempertahankan agamamu, untuk membela sunnah nabimu, mati tak apa. Tapi yang kita tak naknya ada macam orang itu semangat lebih. Tak apa Ustaz berjuangkan sunnah, kami duduk belakang Ustaz. Kita pun sedap lah ingat orang duduk belakang, berjalan kat kita, berlawan, tengok kita seorang yang belakang sudah tidak ada. Jangan duduk main belakang-belakang. Kalau nak sokong, mari depan.
Sokong belakang tak mau. Ni ada setengah orang tak apa, Ustaz buat. Kami sokong di belakang. Tak boleh percaya. Kita berlawan bertempur dengan ahli bid'ah ni, tiba-tiba tengok-tengok kita seorang yang ada. Allahul musta'an. Baiklah para jemaah sekalian. Dalam ayat yang sama ni, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Jadi inilah dia panggil bai'ah ini salah satu daripada al-gharadul asli min hadhihi surah. Maknanya surah ini, suratul Fath ini nak menonjolkan suatu keadaan yang begitu gawat, iaitulah Islam itu disekat di Mekah, tetapi para sahabat yang begitu setia, bai'ah, tak mau lari, mau lawan, saya sanggup mati. Sebab apa? Sebab mereka tahu apa yang kita buat ini mendapat pembelaan daripada Allah Azza wa Jalla, maka kita mengatakan itu dia panggil bai'ah. Bai'ah. Tamatlah kita 5 perkara, 5 faedah yang dapat kita ambil daripada ayat yang kita baca pada saat ini, pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.